Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Wa qur rabbi zidni 'ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, seluruh jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat, kerana dengan hidayah, taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dapat sama-sama kita melaksanakan solat fardu maghrib. Dan pada malam ini juga tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menyambung kuliah bulanan kita, mana kita membaca kitab tafsiran ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu, yang mana kita terus melihat ke dalam kitab. Bagi yang ada kitab, sambungan pada muka surat 284, muka surat 284, yang di tengah dia. Baik, qal musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Baik, berkata musannif rahimahullahu ta'ala, moga-moga memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kata pengarang kitab, jika kematian atau pembunuhan terjadi pada salah seorang saudaramu atau kerabat terdekatmu, maka janganlah kamu katakan seandainya dia melakukan ini atau ini maka dia tidak akan terbunuh atau mati atau ditimpa musibah. Akan tetapi katakanlah Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, menakdirkannya, dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi membicarakan yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 156, yang mana dalam seruan ini Allah taala melarang orang Islam menyerupai orang kafir dan berimanlah kepada qada dan qadar. Baik. Kerana tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, pada kuliah yang lepas kita membicarakan berkaitan dengan bagaimana akidah golongan kafir, golongan munafikin, yang mana mereka ini berkata bila mana ada mereka yang terbunuh di dalam medan peperangan, maka ada di antara mereka mengatakan, "Lau kanu indana ma matu wa ma qutilu." Mereka kata apa? Kalau mereka tinggal bersama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh. Yang ini tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah, membicarakan berkaitan dengan akidah
akidah umat Islam. Yang mana akidah ini jikalau rosak, akidah tidak benar, maka wal'iyadu billah, seseorang itu boleh jadi kalau cukup syarat dia seorang Islam, apabila keluar daripada ucapan dia, perkataan dia, dan dia berkeyakinan, i'tiqad, dengan mengatakan kalau kita tak pergi berperang, kita tak akan mati. Maknanya tuan-tuan, ini adalah ucapan orang munafik. Yang mana orang munafik yang telah kufur. Pada muka surat 277 ni, seruan yang ke-17 ni, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu ni menjadi sama seperti orang munafik, yang mana golongan munafik ini yang telah kufur dengan mengatakan kalau tak pergi berperang kita tak akan mati. Baik. Jadi kalau seseorang itu terbunuh, maknanya dia terbunuh. Kata pengarang, jikalau saudara kamu terbunuh, kerabat terdekat kamu terbunuh, maka jangan kata kalau dia tak pergi berperang, mesti dia tak mati. Disebabkan dia pergi berperanglah dia mati. Pada kuliah lepas kita dah sebut, kalaulah seseorang itu belum tiba lagi ajal dia, walaupun dia pergi berperang, dia berhadapan dengan musuh, kalau ikut logik akalnya, berhadapan dengan musuh ni, dia akan ditetak, dia akan terkena panah, dia akan terkena tombak dan sebagainya, kalau ikut logik akal dalam peperangan. Tetapi bukan semua yang pergi berperang itu mati, gugur, syahid di medan peperangan, menunjukkan bahawa walaupun seseorang itu pergi berperang mengikut logik akalnya dia akan mati, tetapi disebabkan belum tiba ajal dia lagi, maka dia tak mati dan dia pulang dengan selamat. Dia masih hidup. Dan seseorang yang tak pergi berperang, dia tak berhadapan dengan musuh, dia tak akan ditetak, tak akan ditombak, tak akan dipanah, dia berada di rumahnya, apabila tiba ajal dia tetap mati. Ini akidah mukmin, akidah umat Islam. Macam kita hari ini diuji dengan pandemik COVID-19 ni. I'tiqad kita, akidah kita berkeyakinan bahawa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasai mati, dan seseorang itu meninggal dunia ada sebabnya. Maka yang telah meninggal dunia daripada tahun lepas lagi, sejak kita diuji dengan COVID-19 ni, berapa ramai dah meninggal dunia, itu hanyalah sebab saja untuk dia meninggal. Ajalnya dah tiba. Seseorang tu dah tiba ajal dia. Mati disebabkan apa? Jadi ditulis pada surat kematian itu, laporan tulis di situ apa? Mati disebabkan jangkitan COVID-19. Ada orang mati bukan disebabkan COVID-19, dia mati kerana disebabkan kemalangan jalan raya. Kemalangan jalan raya, jadi dia mati. Ada disebabkan mati sakit jantung, ada disebabkan mati bermacam-macam sebab seseorang itu akan mati. Jadi hakikatnya kematian seseorang itu disebabkan ajalnya telah pun tiba. Ini keyakinan. Maka i'tiqad, keyakinan, keimanan golongan munafik ini yang telah menjadi kufur. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Jangan jadi seperti golongan munafik yang telah kufur.
dengan mengatakan kalau kita tak pergi berperang, kita tak akan mati. Ini akidah yang salah, akidah yang rosak, akidah yang sesat. Ya. Akidah yang sebenar, yang sahih ni, yang betul, yang benar ni apa dia, tuan-tuan? Akidah yang sahih bila mana ada orang terbunuh, mati, ditimpa musibah. Akidah yang betul, kita katakan apa? Akan tetapi katakanlah Allah telah menentukannya, menakdirkannya. Masya Allah, tuan-tuan. Ini orang beriman, orang mukmin ini, yang keluar daripada lisan dia. Bila mana saudara dia mati, maka dia kata apa? Allah telah menentukan, Allah telah mentakdirkan. Ini rukun iman. Yang mana, tuan-tuan, kita sedar, kita tahu bahawa kita ni umat akhir zaman, umat yang lemah. Iman kita tak kuat. Apabila kita kehilangan, apabila orang yang kita kasih, yang kita sayang, mungkin suami kita, mungkin isteri kita, mungkin anak kita, mungkin kaum kerabat kita, saudara mara kita meninggal dunia, pasti kita akan merasa sedih. Dan bagaimana untuk kita menghadapinya sebagai seorang Islam, seorang mukmin? Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, jangan kita mengikuti, menyerupai seperti mana yang telah diucap oleh golongan kafir. Akidah mereka tak betul, akidah mereka sesat. Jadi, tuan-tuan, kita berhadapan dengan ujian Allah, kematian. Allah Ta'ala menguji. Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Allah uji kita dengan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Allah uji dengan ketakutan. وَالْجُوعِ, dengan kelaparan. Kemudian Allah uji dengan وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, berkurangnya harta. وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, kematian, dan juga ini semua musibah, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apa yang keluar daripada perkataan, ucapan seorang mukmin yang sejati, yang sebenar, kita kata apa? Allah telah menentukan, Allah telah mentakdirkan. Dan apa yang dikehendaki pasti terjadi. Tuan-tuan, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an. Bila Allah Ta'ala berkehendak sesuatu, ay yaqula lahu kun. Allah Ta'ala mengatakan apa? Kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Kun fayakun. Ini Allah SWT. Maka ia merupakan kehendak Allah SWT. Sebab Allah adalah Khalik, pencipta. Kita makhluk yang dicipta. Maka, tuan-tuan, kita kena reda dengan segala ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kuliah lepas kita sebut juga bagaimana golongan jahiliyah, golongan munafik, golongan kafir ni, bila mereka dapat kebaikan, mereka kata ini daripada Allah. Bila mana mereka dapat musibah, mereka mendapat perkara yang mereka tak suka, mereka kata apa? Ini daripada, penyebab dia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini, tuan-tuan, akidah. Akidah yang benar, yang sahih, tuan-tuan, yang kita kena benar-benar faham. Tambah-tambah lagi kita sekarang diuji dengan COVID-19 ni. Kita jaga, tuan-tuan. Kita jaga perkataan kita, ucapan kita. Walaupun hari ini rakyat Malaysia, tuan-tuan, Masya Allah, semua orang diuji. Semua orang diuji dengan ujian yang berbeza-beza. Golongan kaya
bagi mereka PKP lockdown ni bagi mereka tak jadi masalah, kerana mereka mempunyai simpanan yang cukup, simpanan yang banyak. Mereka maknanya dari segi keuangan mereka tak ada masalah. Ada mereka yang diuji dengan keuangan mereka bermasalah. Jadi tuan-tuan, kalau kita buka Facebook, kita tuan-tuan PKP ni duduk rumah ya tuan, banyak tengok Facebook daripada baca Al-Quran. Wal'iyadzubillah, ini kelemahan kita. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, ada baiknya tuan-tuan, selama kita dalam tempoh lockdown PKP ni tuan-tuan, selain daripada kita tengok berita-berita dalam Facebook, dalam YouTube dan sebagainya tuan-tuan, ada baiknya juga tuan-tuan kita dengar juga kuliah-kuliah agama. Kuliah daripada ustaz yang berceramah pun dapat manfaat, yang mendengar pun dapat manfaat, yang mengajar dan yang belajar dapat manfaat. Masa-masa inilah tuan-tuan, kita perlu perbetulkan akidah kita. Kita saling ingat mengingati. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saya yang berceramah ni sebenarnya tuan-tuan, saya tujukan, saya kena niat, saya tujukan segala peringatan ini untuk diri saya. Mudah-mudahan tuan-tuan kita semua dapat manfaat daripada apa yang kita dapat ambil manfaat daripada tulisan pengarang kitab, daripada syekh, daripada Tok Guru yang menulis, pengarang yang menulis kitab tafsiran ayat ya ayyuhalladzina amanu. Baik. Jadi apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah pasti akan terjadi. Dan ketahuilah, apa yang menimpamu itu bukan semata-mata kerana kesalahanmu, dan kesalahan apa pun yang kamu lakukan bukan semata-mata menjadi penyebab musibah menimpamu, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita kembalikan kepada Allah SWT. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa tuan-tuan? Kita ni jangan biasakan dengan perkataan kalaulah. Perkataan kalaulah ni tuan-tuan bahaya. Kita tuan-tuan, bila kita mengatakan kalaulah ni maknanya kita telah membuka taftahu amal syaitan. Engkau telah membuka amal perbuatan syaitan. Perkataan kalaulah ni bahaya tuan-tuan. Bahaya. Kalaulah saya begini, tak jadi begini dan sebagainya. Jadi perkataan kalaulah ni kita jangan biasakan dalam percakapan kita seharian. Seandainya Allah menyeksa seluruh penghuni langit dan bumi, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan menyeksanya dan dia tidaklah zalim terhadap mereka. Kata pengarang, kalau Allah Taala menyeksa, mengazab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi ini, Allah Ta'ala azab semua. Semua tak terkecuali. Kalau Allah Ta'ala azab semua penduduk langit, semua penduduk bumi, Allah Ta'ala azab, Allah Ta'ala seksa, Allah itu tidak zalim terhadap mereka. Allah ini tidak zalim. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala itu tidak zalim terhadap hamba-Nya. Masya Allah tuan-tuan. Seorang mukmin tidak boleh mengatakan bahawa Allah Ta'ala ini zalim. Kenapa? Kerana disebabkan wabak COVID-19 ini menyusahkan seluruh manusia. Allah Ta'ala zalim. Salah. Yang keluar daripada lisan seorang mukmin, apa sahaja yang dihadapi, baik kesakitan, baik penyakit, baik wabak,
baik kemiskinan, baik kesusahan, sama ada apa jua musibah yang menimpa kita, tak akan keluar daripada ucapan seorang mukmin yang sejati, akan keluar daripada mulut dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita dapat menjadi seorang mukmin yang betul akidahnya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita yang lemah ni, kekuatan iman, kekuatan kesabaran dalam menghadapi apa jua ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita umat Islam. Baik. Jadi seandainya Allah Ta'ala azab seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, Allah Ta'ala tidak zalim. Allah Ta'ala mengazab hambanya. Contohnya kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Muhammad SAW. Kenapa Allah Ta'ala azab mereka? Kerana mereka kufur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah telah utuskan para Rasul Nabi alaihissalam menyeru mereka, sembahlah Allah, jangan sembah berhala. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, wahai manusia jangan ikut langkah-langkah syaitan. Kerana وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Sesiapa yang mengikut jejak langkah syaitan, syaitan menyeru agar manusia melakukan ya'muru bil fahsya'i wal munkar, melakukan fahsya' dan munkar. Syaitan menyesatkan manusia, iblis menyesatkan manusia. Jangan ikut mereka. Allah Ta'ala utuskan Nabi Rasulullah SAW menyeru manusia agar beriman pada Allah, mengikut ajaran syariat yang dibawa oleh Rasul Nabi Rasulullah SAW. Mereka tak ikut, Allah azab mereka. Allah Ta'ala tidak zalim. Seandainya Allah mengasihi mereka, nescaya rahmatnya lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Baik. Seandainya Allah kasih kepada hamba-hambanya, maka tuan-tuan, rahmat Allah ini lebih baik bagi mereka daripada amal perbuatan mereka. Allah ini rahmat. Allah ini tuan-tuan, dia merahmati. Allah ini maha pengampun. Allah maha penyayang. Allah Ta'ala ni maha. Sebab itu tuan-tuan, dalam hidup kita kena berdoa, mohon kepada Allah, ya Allah rahmatilah kami. Hari ini tuan-tuan, adik-beradik kita, sesiapa sajalah, bila mana sampai tarikh lahir dia, maka kita sampai tarikh hari jadi, birthday, maka kita doakan kebaikan. Antara kebaikan yang kita doa kepada orang yang sambut birthday ni apa dia tuan-tuan? Berkatilah umur. Ya Allah, moga ya Allah rahmat, moga hidupmu diberkati. Moga kamu dirahmati oleh Allah. Moga Allah Ta'ala berkati umur kamu. Moga Allah Ta'ala berikan kesihatan kepada kamu. Jadi kita mohon apa? Rahmat daripada Allah. Kita mohon keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kata pengarang lagi, seandainya engkau memiliki satu gunung emas yang kamu infakkan di jalan Allah. Kalau tuan-tuan, seseorang tu dia ini ada emas yang dia miliki ni, banyak tak banyak emas ni sebesar gunung. Kita tengok gunung yang besar tu, gunung itu emas sebanyak gunung tu,
Dan seseorang yang memiliki emas sebesar gunung itu, dia infak ke jalan Allah Ta'ala, nescaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak akan menerimanya. Allah ni tak akan terima infak yang diberi oleh seseorang itu. Infak yang diberi itu sebesar gunung emas, dia infak, Allah Ta'ala tak akan terima darimu sehingga kamu beriman kepada seluruh ketentuannya. Maknanya tuan-tuan, syarat diterima ibadah seseorang itu, ibadahnya, infaknya, sedekahnya, kebaikannya, ketaatannya yang dia nak buat itu, kalau dia tidak beriman dengan takdir, ketentuan, qadar daripada Allah SWT, walaupun dia infak, dia sedekah sebanyak apa? Gunung emas. Emas yang diinfak tu sebesar gunung diinfak, tetapi keimanan dia tak beriman kepada ketentuan Allah, Allah Ta'ala tolak pula, tak diterima tuan-tuan. Wal'iyadu billahi min zalik, minta jauh, rugi. Banyak dah bagi emas ni, banyak tak banyak tu, emas tu sebesar gunung diinfak, tetapi rupanya akidah dia salah. Dia tak beriman dengan ketentuan takdir Allah Ta'ala, dia tak beriman, dia tak tunduk. Maka Allah Ta'ala tidak menerima dia punya apa? Dia punya infak yang emas sebesar gunung itu. Disebabkan apa Allah Ta'ala tak terima? Disebabkan dia tidak beriman kepada ketentuan Allah SWT. Sebab itu tuan-tuan, saya bimbang. Kita terlihat orang komen dalam Facebook ni macam-macam. Kadang-kadang yang komen ni ilmu tak ada pun. Ilmu tak ada, ilmu asas pun tak kuat. Ilmu asas pun tak belajar. Jadi dia komen macam-macam. Mufti pun dia persenda, tuan-tuan. Ustaz-ustaz lagi lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, kadang kita ni tuan-tuan lebih baik diam. Sebab itu Nabi SAW sabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, berkata yang baik, aw liyasmut, ataupun diam. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, dan walaupun tuan-tuan hari ni canggihnya di Facebook, di Twitter, media sosial tuan-tuan, walaupun kita tak cakap, yang kita type tu juga dikira. Kita cakap ikut sedap kita je. Bab hukum pun kita komen. Yang komen tu tuan-tuan, ilmu pun tak ada. Mufti tak betul, ini tak betul, semua tak betul. Siapa yang betul wallahu alam. Dia sendiri pun tak tahu pokok pangkal. Hujung pangkal ni dia pun tak tahu. Dia tengok orang komen dengan emosi. Sebab itu emosi ni tuan-tuan, sedang saat kita marah, kita cakap main lepas je. Taib tak apa-apa. Sebab itu tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, akidah itu. Akidah ini tuan-tuan syarat Allah menerima segala amal perbuatan kita. Maka engkau akan mengetahui bahawa apa yang menimpamu itu bukan kerana kesalahanmu, dan kesalahan yang kamu lakukan bukan menjadi penyebab musibah yang menimpamu. Dan seandainya engkau mati dalam keadaan selain ini, tidak beriman kepada seluruh ketentuannya, nescaya engkau akan masuk neraka. Wal'iyadu billah tuan-tuan, ancaman kepada orang yang tidak beriman kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, saya sebut tuan-tuan, berhati-hati jangan cakap main lepas je. Cakap tuan-tuan jangan main lepas. Kalau sesuatu tuan-tuan kita bukan ahlinya, kalau dalam bab hukum kita bukan ahli, kita bukan orang alim, kita bukan ahli fiqah, kita bukan ahli tasawuf, kita bukan ahli hadis, kita bukan mufti tuan-tuan, kita bukan ahli, kita diam. Kita dengar, kita bertanya kepada orang yang lebih arif. Fas'alu ahlad dzikri
Bertanyalah kepada orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Jadi tuan-tuan berhati-hati tuan. Ya, berhati-hati tuan-tuan beriman dengan ketentuan Allah SWT. Takdir apa jua tuan-tuan, takdir daripada Allah SWT ni tuan-tuan, kita terima dengan hati yang lapang. Hati yang lapang terbuka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seorang mukmin ni tuan-tuan, orang Islam tuan-tuan, tidak ada perkara yang merungsingkan dia, membimbangkan dia. La khaufun alaihim. Tidak ada ketakutan. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita. Orang Islam tuan-tuan, orang yang benar-benar beriman pada Allah, tidak ada perkara yang kita kata hari ni menjadikan dia stres, tak ada. Kita ingat balik tuan-tuan, kita sekarang diuji dengan penyakit ni, wabak COVID-19 ni. Nabi tuan-tuan, iaitu Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam Allah uji dengan sakit. Bagaimana tuan-tuan kesakitan Nabi Ayub? Dia berdoa kepada Allah. Wa Ayyub idh nada rabbahu anni massani ad-durr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, anni massani ad-durr. Aku ini ya Allah sakit. Ya Allah aku sakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin. Nabi Ayub berdoa, ya Allah aku sakit dan engkau adalah Allah Tuhan yang paling penyayang di kalangan yang paling penyayang. Maksudnya di antara yang penyayang, engkaulah paling penyayang. Tidak ada yang dapat menandingi kasih sayang Allah SWT. Kita biasa dengar tuan-tuan, kasihnya Allah, sayangnya Allah kepada hambanya melebihi kasih seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu, seorang mak ni kasih pada anak dia. Seorang ibu ni dia akan menangis bila dia mendoakan anak dia, bila anak dia sakit, bila anak dia susah, bila dia tak dapat berjumpa bersua dengan anak dia tempoh yang lama. Menangis dia sebab kasih dia kepada anak. Kasih pada anak. Kasih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ayub alaihissalam, Allah uji kepada dia dengan kesakitan. Nabi Ayub berdoa, ya Allah aku sakit, ya Allah aku ditimpa, anni massani ad-dur, aku ini ya Allah sakit, wa anta arhamur rahimin, engkaulah yang penyayang di antara yang penyayang. Mana yang paling penyayang? Allah. Tidak ada yang dapat menandingi kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ayub dalam keadaan saat diuji oleh Allah dengan kesakitan, Nabi Ayub kata apa? Ya Allah, engkau yang paling penyayang. Maksudnya tuan-tuan, maksud daripada ucapan Nabi Ayub alaihissalam itu dalam doa Nabi Ayub, bahawa kesakitan yang dia rasai, dia ditimpa dengan kesakitan, dia menanggung kesakitan, dia mengatakan Allah yang paling penyayang di antara yang penyayang. Ditimpa sakit, diuji dengan sakit, Nabi Ayub kata apa? Wa anta arhamur rahimin, engkau yang paling penyayang ya Allah. Ini akidah. Tuan-tuan, kita nak bincang tentang akidah supaya apa tuan-tuan? Supaya tuan-tuan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah. Kerana apa? Kerana keimanan kita, akidah kita, akidah yang sahih. Kerana apa? Syarat penerimaan segala amal perbuatan kita tentang amal soleh kita, iaitu syarat dia apa? Syarat dia adalah kita beriman benar-benar kepada ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak, kata pengarang apa tuan-tuan? Kalau kita tak beriman dengan ketentuan Allah, kita mati dalam keadaan tak beriman dengan ketentuan takdir daripada Allah Ta'ala, kita akan masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kemudian kata pengarang, jadilah engkau seperti apa yang dikatakan pemimpin dan pembimbingmu yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, Nabi SAW ni seorang pemimpin. Nabi SAW ini yang membimbing umat.
Apa kata Nabi SAW dalam sabdaannya? Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Nabi SAW bersabda, segeralah melakukan apa yang bermanfaat bagimu, jadikanlah Allah sebagai penolongmu. Nabi SAW bersabda, kita ni kena bersegera melakukan sesuatu yang memberi manfaat kepada kita, dan kita jadikan Allah sebagai penolong kita. Wala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza. Dan Nabi SAW bersabda, janganlah engkau lemah dan jangan katakan seandainya aku melakukan ini nescaya akan begini. Ini tuan-tuan, Nabi SAW melarang kita jangan kata, kalaulah saya buat macam ni pasti macam ni. Kalaulah saya tak buat macam ni, pasti saya dapat macam ni. Kalaulah saya buat yang ini, saya akan dapat ini. Kalaulah saya tak buat ini, saya akan dapat ini. Ini perkataan. Perkataan kalau saya tak buat ini. Maksudnya, Nabi SAW larang kita. Kita tak boleh kata, kalaulah saya buat ni, akan jadi macam ni. Tetapi yang Nabi SAW ajar apa? Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala fa inna law taftahu amal asy-syaitani. Akan tetapi katakanlah Allah telah menetapkan dan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW larang kita daripada mengatakan, kalaulah saya buat macam ni pasti jadi macam ni. Tetapi kita kena kata apa? Allah telah menetapkan dan Allah melakukan apa yang dikehendakinya. Jika tidak demikian, bererti engkau telah membuka amal perbuatan syaitan. Maksudnya tuan-tuan, kalau kita biasa dengan perkataan, aduh, kalaulah saya tak pergi sana, saya tak kemalangan, ataupun kalaulah saya tak, maknanya kalaulah. Bila tuan-tuan dalam hidup kita, bila terjadi sesuatu, kita kata apa? Allah telah mentakdirkan, Allah telah menentukan, dan apa yang dikehendaki oleh Allah semua akan terjadi. Selesai masalah. Maknanya tuan-tuan, orang Islam ni kalau betul akidahnya, akidah yang sahih tuan-tuan, hidup dia tuan-tuan tak stres, lapang hati dia. Dia sakit pun dia redha. Dia ada berbagai-bagai masalah pun dia berdoa kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika min ajri wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukh wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, kami berlindung daripada-Mu ya Allah. Na'udzubika minal hammi wal hazan. Daripada kebimbangan, kerusingan, kesedihan ya Allah. Keluar, maknanya kita berlindung daripada Allah. Daripada stres, daripada tertekan. Kita pun dengar tuan-tuan berita bagaimana orang mula murung, maknanya ada yang tak ada kerja, ada yang dipecat dan sebagainya, macam-macam masalah. Orang hari ni tuan-tuan, ada yang nak bunuh diri, ada yang wal'iyadzubillah tuan-tuan. Maknanya jumlah pesakit mental itu dah meningkat dah. Sejak apa tuan-tuan? Sejak PKP, sejak lockdown ni tuan-tuan. Jadi bagaimana tuan-tuan kita nak kembalikan orang yang tertekan sehingga nak membunuh diri ni tuan? Kita nak, bagaimana kita nak bimbing dia tuan-tuan? Tak ada cara lain, iaitu kita kena bawa dia tuan-tuan, bagi dia faham bagaimana tuan-tuan Nabi SAW ni, bagaimana Nabi ajar, bagaimana kita berhadapan dengan masalah. Ini Nabi ajar. Jangan kata kalau-kalau, jangan. Tapi katakanlah Allah Ta'ala telah takdirkan. Kalau kita biasakan dengan percakapan kalaulah
saya tak buat, kalaulah saya buat macam ni, pasti jadi macam ni. Maka itu kita telah membuka apa? Taftahu amal syaitan. Kita telah buka amal perbuatan syaitan. Baik saudaraku seiman, segeralah melakukan perbuatan baik dan bertaubatlah kepada Allah. Kita bersegera tuan-tuan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kepada keampunan Allah. Dan kata pengarang, bertaubatlah kepada Allah sebelum ajal menjemputmu. Maksudnya sebelum kita mati tuan-tuan, sebelum tiba ajal kita, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan dalam bait-bait berikut ini. Bait-bait ni tuan-tuan maksudnya dia macam syair, macam bait-bait ni. Kata bait-bait ni apa tuan-tuan? Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh bekalan kematianmu. Ketahuilah bahawa engkau akan meninggalkan duniamu sehingga bila engkau bermain dan bersenda gurau, sibuk dengan kenikmatan di waktu pagi dan petang, seakan-akan aku berada dalam kesedihan denganmu. Di antara cinta yang dihancurkan oleh ajal, ketika mereka melihatmu terbaring di antara mereka, mereka bersedih sambil berkata, telah datang ajalnya. Kerjakanlah dengan perlahan wahai orang yang nestapa, selama kenangan dan amal memberikan manfaat bagimu. Ini tuan-tuan, baik-baik ini syair ini iaitu tentang maknanya ringkasnya tentang kita persiapkan, kita bersegera di dalam melakukan ketaatan segala amal soleh dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum tiba ajal kita. Baik, seterusnya kata pengarang, Al-Hasan Basri berkata dalam nasihatnya, Segeralah beramal baik kerana sesungguhnya ia adalah nafas yang jika engkau kurung, maka engkau memutuskan amal perbuatanmu yang boleh mendekatkanmu kepada Allah SWT. Allah SWT akan merahmati seseorang yang memikirkan dirinya dan menangis kerana menghitung dosanya, lalu dia membaca. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Allah akan merahmati seseorang bila mana seseorang itu dia memikirkan keadaan diri dia dan dia tangisi. Kenapa? Kerana dia menghitung dosanya yang lalu. Maksudnya kata Hasan Basri ni tuan-tuan, maknanya kita ni kena muhasabah diri kita. Kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Hasibu anfusakum. Muhasabah diri kita, muhasabah diri kamu sebelum kamu akan dimuhasabahkan. Maksudnya tuan, sebelum kita diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum tuan-tuan kita membaca buku catatan amalan kita pada hari akhirat kelak, kita telah pun tuan-tuan persiapkan diri kita. Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-Kayyisu, orang yang bijak, orang yang cerdik, dia ni telah mempersiapkan diri dia dengan amal soleh, dengan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia mati. Sebelum dia meninggal dunia, dia telah bertaubat dan dia persiapkan diri dia dengan diperbanyakkan amal soleh. Dia melakukan segala perintah Allah dan dia meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Hasan Basri lalu dia membaca, fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum adda. Maka janganlah kamu segera marahkan mereka kerana sesungguhnya kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW ini dia berhadapan dengan orang kafir dalam dia menyeru manusia kepada Allah SWT, berhadapan dengan kaum musyrikin, kaum munafikin, kaum kafir ini. Maka Nabi SAW ini tuan-tuan, jiwa dia kena tenang. Dia tak boleh tuan-tuan bersifat marah. Dia tak boleh tuan-tuan bersifat maknanya putus asa dan sebagainya. Maka seorang Nabi ini dia tak boleh marah kepada umat dia. Kenapa?
umat-umat yang derhaka, umat-umat yang ingkar kepada Allah, umat-umat yang mempersendakan Nabi SAW, mempersendakan para Rasul alaihi salam, yang tidak menerima ajaran para Rasul alaihi salam ini, Allah Ta'ala telah hitung mereka ini, menghitung hari yang sedikit. Innama na'uddu lahum addani. Allah Ta'ala berfirman, kami hanya menghitung hari yang sedikit sahaja bilangannya untuk mereka. Maksudnya, kaum-kaum kafir, munafikin kafir ni yang ingkar kepada Allah, yang mempersendakan Nabi Rasulullah SAW ni, tunggu masa je. Sampai masa dia, Allah SWT akan menyiksa mereka, Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Ini tuan-tuan maksud daripada ayat surah Maryam ayat 84 yang di bawah ni, surat 285. Baik, sikit lagi. Baik, perhitungan yang terakhir adalah keluarnya roh dari dirimu, berpisah dengan keluargamu dan masuk ke dalam kuburmu. Jadi akhirnya tuan-tuan, kata pengarang, bila mana keluar roh daripada jasad kita, kita ini tuan hidup sebab apa? Sebab masih ada roh. Bila roh kita dah keluar daripada tubuh kita, maka kita berpisahlah. Kita berpisah dengan keluarga kita dan kita akan dimasukkan ke dalam kubur, ke dalam liang lahat. Kemudian kata pengarang lagi, wahai Tuhan, sesungguhnya kami berlindung dengan redha-Mu dari murka-Mu. Kita berlindung, ya Allah, kita nakkan redha Allah SWT, kita mohon kita dijauhkan daripada kemurkaan Allah. Dan dengan keampunan-Mu dari hukuman-Mu, dan kita mengharapkan keampunan daripada Allah, dan kita minta jauh agar diselamatkan daripada hukuman Allah berupa seksa dan azab. Dan kami tidak boleh membataskan pujian kepadamu sebagaimana engkau memuji dirimu. Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu tuan-tuan, kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas segala nikmat yang kau kurniakan kepadaku. Maknanya bersyukur, memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Wahai Tuhan, jadikanlah kami termasuk mereka yang bersabar. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan kami ini orang-orang yang sabar bila kami diuji dengan musibah-musibah. Jika engkau mencabut anugerah dari kami, jadikanlah kami orang yang bersyukur. Kita mohon kepada Allah agar kita ini menjadi orang yang bersyukur. Jika engkau limpahkan anugerah kepada kami, jadikanlah kami termasuk mereka yang redha dengan qada dan qadarmu. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang redha dengan qada, redha dengan qada dan qadar daripada Allah. Jika engkau timpakan ujian atas kami, ya Allah, jika engkau uji kami dengan musibah, dan muliakanlah kami dengan kemuliaan-Mu, wahai Tuhan semesta alam. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala muliakan kita. Jangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hina kita. Kita mohon kepada Allah agar kita tuan-tuan digolongkan dengan golongan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para wali Allah, dan pada semua mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan, habislah tuan-tuan, iaitu tentang seruan yang ke-17, iaitu jangan menyerupai orang kafir dan beriman kepada qada dan qadar. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita masuk pada seruan yang ke-18. Seruan yang ke-18 ini iaitu tentang membicarakan tentang sabar. Di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Iaitu pada kuliah yang akan datang pada seruan yang ke-18, yaitu seruan Allah SWT surah Al-Imran ayat yang kedua, atau ayat yang terakhir daripada surah Al-Imran, membicarakan tentang Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala perintahkan bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu dan sentiasa bersiap sedia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar kamu supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. InsyaAllah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala panjangkan umur kita
beri kesihatan kepada kita, kita dapat lagi menyambung kuliah kita pada kuliah yang akan datang, iaitu kita akan membicarakan seruan Allah Subhanahu wa taala yang seterusnya. Baik tuan-tuan puan-puan, seluruh jemaah surau An-Nur Bandar Puteri Kelang, saya kira cukup kuliah kita pada malam ini. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Seandainya ada salah dan silap, datang daripada kejahilan diri saya, kekurangan diri saya mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya minta maaf dengan tuan-tuan puan-puan semua yang menonton, mendengar FB Live pada malam ini. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi surau, kepada seluruh saf kepimpinan surau An-Nur Bandar Puteri Kelang kerana memberi peluang pada saya dapat meneruskan menyambung kuliah bulanan kita. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.